Kesultanan Melayu Melaka. Zaman Kesultanan Melayu Melaka adalah antara institusi Kesultanan Melayu yang terawal di Tanah Melayu. Kesultanan Melayu Melaka diasaskan oleh Parameswara, seorang putera Sriwijaya yang beragama Hindu berasal dari Palembang di antara 1400 hingga 1403. Dalam satu rombongan memburu, baginda sampai ke sebuah sungai bernama Bertam. Di sana baginda terlihat seekor kancil yang dikejar oleh anjing-anjing pemburu. Baginda telah menendang salah seekor daripada anjingnya jatuh ke dalam sungai. Baginda amat terkejut dengan keberanian kancil tersebut dan dengan serta-merta menamakan tempat tersebut dengan nama Melaka. Parameswara berkahwin dengan puteri dari Pasai dan menukarkan namanya kepada Raja Iskandar Shah dan kemudiannya mangkat pada tahun 1414. Islam mula berkembang apabila Megak Iskandar Shah merupakan Sultan Melaka yang pertama memeluk agama Islam. Sejak itu, Melaka mula berkembang sebagai pusat penyebaran agama Islam. Pada zaman pemerintahan Sultan Muzaffar Shah, Islam dijadikan sebagai agama rasmi dan memperkenalkan hukum kanun Melaka. Selepas itu, Melaka muncul sebagai sebuah pusat perdagangan baru pada abad ke-15, kesan daripada faktor perdagangan yang semakin berkembang pesat. Pada tahun 1488, Sultan Mahmud Shah mewarisi Melaka daripada ayahandanya, Sultan Alauddin Yayat Shah. Pada ketika itu, Portugal tiba di Melaka. Sultan Mahmud Shah menghalau angkatan Portugis dan menahan 20 anak kapal. Tidak lama selepas itu, Melaka diserang dan ditawan oleh Portugis pada 24 Ogos. Sultan Mahmud lari dan berpindah ke selatan dan menasaskan Kesultanan Johor sebagai pusat dagangan saingan kepada Melaka. Sultan Mahmud Shah kemudian mangkat pada tahun 1526. Pengenalan kepada Kerajaan Johor Riau, dikenali sebagai Ujung Madini atau Ujung Tanah, berada di wilayah semenanjung Tanah Melayu. Ia ditubuhkan melalui peradaban Kerajaan Melaka dan Sriwijaya. Maritim secara aktif kerana berada di tengah-tengah jalan perdagangan. Melalui 5 fasa. Fasa pertama, lembah dan pesisir pantai ialah antara perambatan awal. Berkaitan dengan aktiviti maritim, lokasi yang strategik terhindar daripada angin monsun, di mana menjadi tempat persinggahan. Fasa kedua berlaku selama 110 tahun, iaitu daripada 1530 sehingga 1640. Ini melalui evolusi dan transformasi sebuah kerajaan. Diasaskan oleh Sultan Alauddin Riwayat Shah. Mengalami pelbagai cabaran daripada luar namun dapat ditewaskan. Fasa ketiga berlaku selama 58 tahun. Bermula daripada tahun 1641 sehingga 1699. Berlaku kemunculan kuasa Belanda, perubahan dalam aspek perdagangan. Johor telah membuat satu perjanjian dengan Belanda. Fasa keempat berlaku selama 20 tahun, iaitu bermula apabila Sultan Mahmud II telah dibunuh oleh Megat Sriram, digantikan dengan bendahara atas komplot para pemesam. Berlaku perpecahan kaum, iaitu ada golongan yang menyokong dan ada golongan yang menentang. Dengan itu, perairan lengang kerana tiada lagi sokongan sama seperti pemerintahan Sultan. Pada 1718, Raja kecil daripada Siak mendakwa dirinya adalah anak Sultan Mahmud II bersama Encik Pung, iaitu gundiknya. Orang laut percaya dengan itu berjaya memerintah pada tahun 1718 hingga 1722. Pada 1722, anak bendahara menyerang mahu menegakkan jurus keturunan bendahara dengan bantuan Upu Bugis dan menjadikan Upu Bugis sebagai Yang Tua Muda Johor. Upu Bugis mulalah kuasa Bugis dalam politik Tanah Melayu. Fasa kelima berlaku selama 83 tahun, iaitu berlaku pada 1720 sehingga 1784. Tekanan aktiviti perdagangan oleh Belanda. Perdagangan kembali seperti zaman Sultan Mahmud II. Sebagai kesimpulannya, melalui pelbagai fasa pilihan, kukuh kerana aktiviti perdagangan yang berlaku dan maju akhirnya. Bagi bab yang ketiga, iaitu persaingan negeri-negeri Melayu dengan Belanda. Bermula dari tahun 1641 hingga 1795, iaitu selama 154 tahun, persaingan di antara Belanda dengan negeri-negeri Melayu iaitu Perak, Johor dan Selangor telah berlaku kerana Belanda ingin memonopoli perniagaan biji timah dan mengawal perairan Selat Melaka yang merupakan laluan perdagangan utama. Persaingan antara Belanda Perak bermula apabila Sultan Muzaffar Shah tidak bersetuju dengan hasrat Belanda yang ingin memonopoli perdagangan biji timah disebabkan tawan pembelian yang agak rendah, dan ini menyebabkan Perak mengambil keputusan untuk menawarkan harga yang tinggi kepada pedagang Aceh, China dan India. Belanda berasa tidak puas hati dengan tindakan tersebut dan mengepung kuala Sungai Perak dan pelabuhan Aceh. Akibat daripada kepungan tersebut, Aceh membenarkan Belanda berdagang di Perak. Akan tetapi, kedatangan Belanda tidak disenangi oleh orang Melayu Perak dan mereka bertindak menyerang dan memusnahkan loji yang ingin didirikan oleh Belanda. Seterusnya, persaingan Belanda Johor bermula berikutan daripada peristiwa Belanda menawan kapal Bistri kepunyaan British
Persaingan berlaku apabila sebahagian muatan tidak dibagikan kepada Johor seperti mana perjanjian yang telah dibuat, dan ini menyebabkan Yang Tuan Muda Raja Haji bertindak memulangkan perjanjian tersebut kepada pegawai Belanda untuk diberikan kepada Gubernur Melaka. Akhir sekali, perjanjian Selangor Belanda bermula apabila kegagalan Belanda menguasai perniagaan biji timah di Selangor hingga menyebabkan timbulnya persisihan dengan Sultan Ibrahim. Persaingan tersebut telah membawa kepada pentempuran pada tahun 1782. Dengan bantuan Rembau, Sultan Ibrahim dan pengikutnya telah menyerang Belanda di Melaka pada tahun 1782. Pasukan Belanda gagal mengalahkan Sultan Ibrahim dan telah berundur ke Bandar Melaka. Namun demikian, pertempuran belum berakhir di situ. Sultan Ibrahim pergi ke Riau berjumpa dengan Raja Haji untuk mendapatkan bantuan Johor untuk mengalahkan Belanda di Melaka. Pertempuran tersebut mengakibatkan Yang Tuan Muda Raja Haji Tengkoban dan Angkatan Selangor Johor telah pulang ke negeri masing-masing. Belanda bersama bantuan Raja Muhammad Ali untuk melancarkan serangan ke atas Sultan Ibrahim hingga menyebabkan Sultan Ibrahim berundur ke hulu Selangor kemudian ke Pahang. Pada tahun 1785, sekali lagi Sultan Ibrahim melancarkan serangan terhadap kubu Belanda dan berjaya merampas semula Kuala Selangor. Namun Angkatan Belanda telah bertindak mengepung Kuala Selangor hingga menyebabkan Sultan Ibrahim menandatangani perjanjian pada 29 Julai tahun 1786 dengan Belanda. Akhirnya berakhirlah persaingan antara Belanda dengan negeri-negeri Melayu setelah Belanda menyerahkan pentadbiran Melaka kepada British pada tahun 1795 kerana Belanda mengalami kekalahan Perang Napoleon. Seterusnya, Selat Melaka dan penjelajahan orang Bugis. Antara faktor kejayaan di tanah seberang adalah dalam Bugis mereka mengajarkan anak-anak muda agar patuh dan hormat kepada orang tua. Bugis juga sangat menjaga hubungan dengan orang lain dan suka membantu orang yang dalam kesusahan ketika mereka merantau ke suatu tempat. Sikap Bugis juga kelihatan tegas dan keras, namun mereka sangat baik dan ajaran agama Islam juga sangat dipraktikalkan dan disematkan ke dalam diri mereka. Oleh itu terdapat 3 peringkat untuk mereka mencapai kejayaan dalam kawasan perantauan. Peringkat yang pertama adalah orang Bugis, mereka memerlukan kesatuan dan perbincangan yang baik untuk mencapai matlamat mereka. Oleh itu, untuk mencapai matlamat ini diperlukan untuk persetujuan kedua pihak dan mereka juga telah diikat dengan sumpah dan perjanjian. Jika strategik ini gagal, maka mereka harus menggunakan cara kedua. Seterusnya peringkat yang kedua adalah sekiranya perbincangan telah dilanggar atau dimungkir dari perjanjian yang telah ditetapkan, maka perang akan berlaku dan kemenangan ataupun kekalahan ianya bergantung pada strategik yang digunakan dan juga bagaimana mereka hebat dalam menguasai taktik peperangan. Peringkat ketiga pula adalah orang-orang Bugis harus menggunakan kaedah perkawinan. Dengan ini orang-orang Bugis telah pun berjaya berkawin dengan orang Melayu tempatan, kemudian memberikan keturunan yaitu anak di Sumatera dan Borneo. Pada abad ke-19 telah menunjukkan 4 buah kerajaan Melayu baru di Malaysia. Keempat negeri ini terdiri daripada Kelantan, Terengganu, Selangor dan Negeri Sembilan. Keluarga yang mengasaskannya pula bukanlah berasal daripada negeri-negeri berkenaan, iaitu Terengganu daripada Johor, Kelantan daripada Petani, Selangor daripada Bugis dan Negeri Sembilan daripada Pagar Ruyung. Penumbuhan kerajaan baru di Terengganu telah bermula pada tahun 1720-an oleh sebuah keluarga baru dari Johor. Putera Bendahara Johor iaitu Tun Zainal Abidin telah dilantik menjadi Sultan bagi kerajaan Terengganu yang diberi gelaran Sultan Zainal Abidin. Menurut buku Tufat Al-Nafis, Sultan Zainal Abidin telah ditabalkan oleh Raja Tua Daim Manampuk dengan titah daripada Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah. Manakala, dalam hikayat Johor serta Pahang dikatakan Sultan Zainal Abidin telah dijadikan sebagai anak angkat Raja Petani lalu ditabalkan olehnya. Walau bagaimanapun dalam sumber Terengganu telah mendapat persamaan dengan hikayat Johor serta Pahang kecuali bahagian perkahwinan antara Sultan Abdul Jalil Riayat Shah IV dengan Nang Cayang. Dalam 2 sumber lain iaitu Hikayat Petani dan Sejarah Kerajaan Melayu Petani dan Petani Dahulu dan Sekarang tidak dinyatakan secara jelas tentang bagaimana Sultan Zainal Abidin telah ditabalkan. Kerajaan baru Selangor telah ditubuhkan pada tahun 1770-an. Pada pertengahan akhir abad ke-18, Raja Lumu yang berasal daripada keturunan Bugis telah dilantik jadi Raja Selangor. Raja Selangor telah mendapatkan pengiktirafan daripada Sultan Mahmud dari Perak sebagai Sultan Selangor yang diberi gelaran Sultan Salahuddin Shah.
Selangor yang ketika itu berada di bawah pengaruh Johor sebelum pelantikan Raja Lumu. Disebabkan itu, Raja Lumu telah berhasrat untuk membebaskan Selangor daripada jajahan Johor. Namun, hasrat baginda tidak berjaya. Walau bagaimanapun, hasrat Raja Lumu dikatakan tercapai apabila baginda mendapat pengiktirafan daripada Perak. Negeri Sembilan telah mencatatkan kegagalan tentang Yang di-Pertuan Agong dalam mengasaskan Kesultanan Negeri Sembilan. Apabila kemangkatan Yang di-Pertuan Agong, para pembesar tidak melantik putera Yang di-Pertuan Agong sebagai pengganti, namun mencari pengganti baru daripada anak Raja Minangkabau iaitu Raja Melewar. Dalam perjalanan Raja Melewar ke Negeri Sembilan, baginda telah dianugerahi Cok Mohor untuk memerintah Negeri Sembilan ketika di Johor. Setelah baginda tiba di Negeri Sembilan, baginda mendapati Raja Katib telah mengakui dirinya sebagai anak Raja Minangkabau. Hal ini telah mencetuskan peperangan antara Raja Melewar dengan Raja Katib. Dalam peperangan tersebut, Raja Melewar telah berjaya mengalahkan Raja Katib dan berjaya mengambil alih tampuk pemerintahan di Negeri Sembilan. Namun, baginda gagal mengasaskan Kesultanan Negeri Sembilan. Setelah Raja Melewar mangkat, Raja Hitam pula menggantikan tahta kerajaan, namun mengalami nasib yang sama, iaitu gagal mengasaskan Kesultanan Negeri Sembilan. Akhirnya, Raja Lenggang telah ditabalkan di Penajis. Maka bermulalah pengasasan Kesultanan Negeri Sembilan pada tahun 1808, iaitu ketika Raja Lenggang menaiki tahta kerajaan di Negeri Sembilan. Di Kelantan, hubungan persahabatan dimulai antara Sultan Omar dan Datuk Pangkalan Tua Petani. Datuk Pangkalan Tua Petani telah menghantar dua orang putranya iaitu Long Bahar dan Tuan Sulong kepada Sultan Omar. Lalu perkahwinan terjalin antara Long Bahar dengan puteri Sultan Omar iaitu Raja Pah, manakala Tuan Sulong pula berkahwin dengan anak Penghulu Hitam iaitu Cik Deru. Setelah kemangkatan Sultan Omar, maka Long Bahar telah menggantikan tahta kerajaan. Setelah itu, kemangkatan Long Bahar pula telah digantikan oleh putranya iaitu Nur Sulaiman. Setelah berapa lama, Nur Sulaiman dibunuh oleh Long Draman kerana perluasan kuasa. Nur Sulaiman yang dibunuh ketika itu memiliki seorang putera iaitu Long Yunus. Namun hak Long Yunus untuk menaiki tahta telah diketepikan. Disebabkan itu, Long Yunus telah melancarkan serangan ke atas Kelantan dengan bantuan Sultan Mansur I Terengganu untuk merampas semula tahta kerajaan. Setelah itu, kerajaan baru di Kelantan pun bermula apabila Long Yunus mengambil alih tahta kerajaan negeri Kelantan. Kesimpulannya, dalam penubuhan kerajaan Melayu baru ini, dalam keempat-empat negeri ini bukanlah diasaskan oleh anak tempatan negeri tersebut, namun mereka telah berjaya memperolehi pengiktirafan daripada negeri-negeri yang berlainan seperti Terengganu mendapat kedaulatan daripada Petani, Selangor dari Perak, Negeri Sembilan dari Johor dan Kelantan dari Terengganu.